Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syed Zaman Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe channel ni. Yang masih lagi belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Jadi untuk video kali ni aku nak buat satu review buku. Kalau korang nak tahu apa buku tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Jadi seperti mana yang aku bagi tahu tadi, hari ni aku akan review satu buku. Ini adalah buku dia. Buku dia bertajuk Kisah dengan Jin siri 1, Kerana Dia Pilih Aku. Okey, buku ni ditulis oleh Tok Yu. Sebelum kita berbincang ataupun bercerita lanjut berkenaan dengan buku ni, jom kita review dulu dia punya kulit buku depannya. Alright, ini dia guys. Kulit depan dia. Okay, kalau korang tengok kat sini ada gambar. Okay, gambar hutan ni macam menakutkan sikit. Gambar hutan sebenarnya ada cerita di sebalik dia. Ya, ada salah satu cerita dalam buku ni yang menceritakan tentang hutan lah. Dan kalau kita tengok kat bawah ni ada gambar tangan orang tua ni. Okay, tangan orang tua ni dia macam memegang tangan budak kat sini. Tangan orang tua ni pun ada juga salah satu cerita yang diceritakan dalam buku ni. Kalau korang nak tahu, korang tengok video ni sampai habis. Klip belakang dia sama juga. Ada gambar hutan tu dengan tangan orang tua. Dan ada isi kandungan dia. Dan di sini, kalau korang tengok, dia tulis kat sini. Diinspirasikan dari kisah benar. Okey, untuk makluman korang, semua cerita-cerita yang ada dalam buku ni adalah dari pengalaman-pengalaman penulis lah. So, semua adalah cerita-cerita betul yang diceritakan kembali. Alright, tadi kita dah review kulit buku. Sekarang ni kita nak review sikit berkenaan dengan cerita-cerita yang ada dalam buku ni lah. So, dalam buku ni dia ada 12 cerita pendek. Okey, cerita-cerita pendek ni adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman penulis lah. So, di antara cerita-cerita dia, okey, tajuk dia kat sini ada cerita yang pertama ni, cerita dia Kak Zizi dirukiah Cik Din. Okey, Kak Zizi ni kawan kepada penulis dan Cik Din ni adalah rakan sesekolah lah, satu sekolah di mana Cik Din ni pandai berubat. So bermulalah cerita ni di mana penulis mengenali Cik Din ni, ataupun bukan mengenali, maksudnya tahulah yang Cik Din ni pandai berubat, iaitu perubatan Islam lah. So daripada situlah cerita ni bermula. Aku tak pastilah, tapi kalau berdasarkan buku ni, daripada sinilah cerita tu bermula. So dan seterusnya, cerita yang kedua ni, Lebam di Peha Nani. Okey, Nani ni adik kepada penulis. Jadi bila si Nani ni dia ceritakan kepada penulis bahawa dia ada lebam-lebam, jadi dia bawa pergi jumpa Cik Din. Dan bermulalah cerita-cerita yang mistik-mistik ni lah kan. So, alright, cerita yang ketiga ni pula iaitu Rahsia Ibu Mertua. Ini adalah cerita di mana ibu mertua kepada penulis ni mengalami sesak nafas dan penulis pun bagi tahu kepada suami dia, apa kata, bawa berjumpa dengan Cik Din. Oleh kerana Cik Din ni pandai berubat, perubatan Islam, dia bawa jumpa Cik Din. Dan bila jumpa dengan Cik Din, berubat-ubat, rupa je ibu mertua dia ni ada saka. Dan bermulalah cerita yang agak, orang kata, bertambah-tambah ngeri lah dan menakutkan jugalah. Dan seterusnya lah dia bersangkut paut pula dengan cerita yang nombor 4 ni, iaitu Tok Busu. Jadi Tok Busu ni adalah saka kepada ibu mertua penulis yang tak disangka lah ada saka. Sebab kadang-kadang orang dulu-dulu dia ada saka, dia tak buang. So anak cucu dia yang akan terima benda tu kan, tanpa disedari. Okey, itu cerita yang keempat. Seterusnya, cerita yang kelima, Mak Andam Ibu Mertua. Okey, Mak Andam Ibu Mertua pun sama juga, dia mengisahkan ibu mertua kepada penulis. Tadi kita dah tahu dia ada macam saka, and then seterusnya dia masih ada lagi lah. So ada juga yang tadi tu, nama dia Tok Busu. Yang ni pula macam Mak Andam lah, yang katanya nak jaga dia kan, nak jaga mak mertua dia ni. So kalau korang boleh baca lah. So cerita ni memang menarik So cerita nombor 5 ni menarik. Okay, seterusnya cerita nombor 6 ni tajuk dia Orang Baru. Tajuk Orang Baru ni mengisahkan penulis lah. Dia ni dapat tahu yang dia akan terima orang baru, cahaya mata baru lah. So dari situlah bermulanya kisah-kisah bagaimana melahirkan anak, apa semua, lepas tu ada komplikasi apa semua, perubatan. Alright, seterusnya cerita nombor 7, Tangan Perempuan Tua ni. Seperti mana aku cerita tadi, yang kat depan ni ada tangan perempuan tua ni. Penulis ni melahirkan anak, and then anak dia masih baby lagi, masih dalam hari. Dia bermimpi lah ada tangan perempuan tua lah yang cuba nak pegang anak dia tu kan. So rupanya perempuan tua ni macam gangguan lah, gangguan jin lah. So dan penulis ni ada ceritakan bahawa sebelum ni pun dia ada mimpi-mimpi jugalah yang dia menyusukan bayi apa semua itulah. So sebenarnya tanda-tanda lah kita ada gangguan, itulah
orang kata, bukan kata ada gangguan, maksudnya kalau kita ada saka, kita akan bermimpi lah, mimpi budak ke, mimpi bayi ke, menyusu ke apa. So macam tu lah. So cerita nombor 7 ni memang agak mengerikan juga. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh dapatkan buku ni. Alright, seterusnya cerita nombor 8, tajuk dia Jin yang Tidur. Okey, jin yang tidur ni adalah di mana masa tu si penulis ni yang menceritakan cerita ni, dia kena gangguan lah. Memang gangguan ni memang akan teruk lah, marah-marah apa semua. So dia marah anak dia tanpa dia sedar lah. Jadi suami kepada penulis ni dia cuba call. So dia call Cik Din, bagi tahu Cik Din minta datang untuk tengok isteri dia kan, penulis ni lah. Tapi Cik Din masa tu dia sambung belajar katanya. Kalau korang tahu dia belajar apa, korang beli buku ni. So Cik Din masa tu sibuk sebab dia ada nak siapkan assignment apa semua, dia tak dapat datang. Jadi apa dia buat? Dia rawat melalui telefon. Merawat melalui telefon. Oleh kerana nak merawat melalui telefon susah nak habiskan. Jadi dia tidurkanlah jin yang ada dalam badan tu. Jadi menceritakan juga berkenaan dengan pengalaman penulis macam mana dia terperangkap kat dalam badan dan jin menguasai badan dia lah. So itu antara pengalaman yang orang kata tak ramai orang tahu, dan sekarang ni bila penulis ni dapat pengalaman tu, dia ceritakan balik macam mana dia terperangkap. Dia kata jin yang tidur kan. So Cik dia ni tidurkan fizikal tu, jasad tu adalah jasad penulis kan. Jadi penulis tu kata, kenapa aku nak kena tidur kan? So bila jin tu tidur, dia pun tidur sekali. So macam tu lah cerita dia. Tapi korang boleh baca lebih lanjut lah kalau korang beli buku ni. Okey, untuk cerita yang ke-9 ni, cerita 9 ni memang menarik lah kan. Kalau dikembangkan lagi, memang aku pun nak tahulah apa yang selanjutnya berkenaan dengan cerita nombor 9. Cerita nombor 9 ni tajuk dia Misteri Restoran di Terengganu. Okey, ia adalah cerita di mana situasi yang berlaku ketika penulis dan juga suami dia keluar makan lah kat Terengganu. Masa tu dia outstation dekat Terengganu. Jadi dia bawa penulis dan juga anak-anak lah pergi ke Terengganu. Dan malam tu nak pergi makan dengan juga rakan-rakan sekerja. Tiba-tiba si penulis ni dia macam, orang kata kena gangguan lah. Macam tiba-tiba je meracau kan. Okay, dia meracau sebab apa? Sebab jin tu ada kat dalam badan, dan dekat restoran tu pun ada jin. Jadi macam jin kat luar dengan jin kat dalam bergaduh lah. Jadi cerita ni menarik. Dan ada juga kisah berkenaan kenapa restoran ni tak ramai orang, servis pun lambat apa semua tu lah. Dan kemungkinan restoran ni ada buatan orang lah kan, supaya orang tak pergi ke kedai tu, ke restoran tu. Dan tapi di sebaliknya pun ada juga cerita. Tapi itulah, kalau cerita ni dipanjangkan lagi menarik lah. Okey, seterusnya cerita ke-10 adalah tajuk dia Ruqyah di Darul Syifa Bangi ni. Okey, ini berkenaan dengan cerita penulis. Dia bawa adik dia dan juga abang dia untuk pergi buat rawatan lah kat Bangi. Kononnya nak rawat abang dia dengan adik dia. Sekali si penulis ni yang tiba-tiba dia pengsan dan macam racau lah. Jadi orang yang perawat, ustaz yang merawat tu pelik juga. Kenapa orang yang nak dirawat tak ada apa-apa, orang yang bawa pula yang macam racau kan. Jadi korang kalau nak tahu lagi untuk cerita yang ke-10 ni, boleh dapatkan buku ni lah. Okey, seterusnya adalah Jin Asyik. Okey, Jin Asyik ni, jin ni dia suka kepada penulis lah. Dia suka kepada penulis, jadi dia ganggulah penulis. Jadi kalau korang nak tahu kan, kalau benda yang luar, jin akhirnya kan, benda-benda halus ni buat gangguan ataupun suka kat kita, dia duduk dalam badan kita, badan kita akan jadi lemah lah, sebab bukan tempat dia kan. Jadi bila dia jumpa dengan perawat untuk rawat, keluarkan jin tu, so dia berdialog lah. So dalam cerita Jin Asyik ni ada berdialog lah. Jadi aku boleh relate lah tentang dialog ni, sebabnya aku pernah bawa ahli keluarga aku pergi buat rawatan, dan ustaz tu berdialog dengan orang yang dia rawat tu, dan akhirnya diislamkan dan dia keluar. Alhamdulillah, baiklah. So seperti mana cerita Jin Asyik ni, cerita dia mengisahkan ada jin yang betina tu suka kepada penulis. Penulis ni perempuan, jadi pelik lah kan. Jadi ustaz tu pelik, kata kenapa jin betina suka kepada perempuan. Kebiasaannya jin betina ni dia suka pada lelaki, dia duduk dalam badan perempuan supaya dapat bersama dengan lelaki lah, dan sebaliknya lah kan. Dan dalam cerita Jin Asyik ni, ustaz ni dia minta supaya Jin Asyik ni balik ke tempat dia lah. Jadi kalau korang nak tahu, gambar hutan ni seolah-olah macam Jin Asyik ni telah balik ke tempat dia lah. So macam dengar macam-macam bunyi-bunyian di hutan lah kan, air sungai lah, tiba-tiba cekerik macam tu lah. So sebab itulah ada gambar hutan kat sini. Okey, dan terakhir sekali adalah tajuk dia Pengalaman Seorang Perawat. Okey, pengalaman seorang perawat ni menceritakan tentang perbualan antara penulis dan juga ustaz lah.
Ustaz apa nama tak ingat. So dengan Ustaz ceritakanlah pengalaman dia berkenaan dengan kes-kes yang dia kendalikan lah. Dan ada juga satu kes tu melibatkan pasangan suami isteri yang baru kahwin dan dirawat. Akhirnya isteri kepada pesakit dia ni meninggal dunia. Kerana apa? Sebab ada benda yang dihantar lah, sihir yang dihantar kepada pasangan ni. Tak dapat jumpa. Sekali bila isteri dah meninggal, rupanya dia buka-buka hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh pengunjung yang datang dalam majlis perkahwinan dia tu, rupanya ada benda kat dalam tu. So tak sempat. Jadi ada juga cerita-cerita lain lah. Bagi pendapat aku, cerita nombor 12 ni pun macam boleh dikembangkan lagi lah. Tapi mungkin dalam siri yang kedua kot. Okay, kalau siri yang kedua keluar, insyaAllah kita akan dapatkan juga. Dan mungkin aku akan review lagi lah. So itu dia cerita-cerita yang ada di dalam buku Kisah dengan Jin siri 1 ni. Alright, apa pendapat korang? Kalau korang suka cerita ni, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh dapatkan buku ni lah. Nanti link, nombor telefon apa semua tu aku akan letakkan di ruangan deskripsi di bawah lah. Okay, itulah tadi serba sikit berkenaan dengan cerita-cerita yang ada di dalam buku Kisah dengan Jin siri 1 ni. Aku dah ceritakan lah berkenaan dengan tajuk-tajuk cerita dalam buku ni. Jadi sebelum ni aku ada bagi juga buku ni kepada Farid lah, member aku. Dia dibaca dan aku minta pendapat dia berkenaan dengan buku ni. Jadi, jom kita tengok apa kata Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya, buku Kisah dengan Jin ni adalah merupakan satu buku yang boleh memberi kita sedikit pengalaman dan gambaran lah mengenai apa yang berlaku, terutamanya bagi mereka yang mungkin tidak pernah mengalami kes-kes berkaitan dengan jin. Saya sendiri ada sedikit pengalaman, jadi saya dapat relate kan penulis apa yang cuba penulis sampaikan dengan apa yang pernah saya lalui lah. Ianya satu buku pembacaan yang santai. Kalau kita baca tu konsep penceritaannya tu seperti kita membaca novel. Jadi ianya sangat mudah difahami dan dekat pada pembaca lah bagi pendapat saya. Secara keseluruhannya saya rasa ini sebuah buku yang bagus, terutamanya ini merupakan buku pertama penulis. Jadi saya amat mencadangkan dan menyarankan lah sekiranya rakan-rakan di luar sana untuk sama-sama kita dapatkan buku ni dan baca untuk sebagai pembacaan tambahan kepada kita. Okey, itu saja review buku Kisah dengan Jin. Okey, apa pendapat korang tentang buku ni? Adakah buku ni korang rasa korang boleh nak baca ke, ataupun korang nak baca? Kalau korang nak baca, korang boleh dapatkan buku ni. Aku letakkan nombor telefon penulis kat bawah. Korang boleh contact dia. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.